Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sulh ma'mul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار والدريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، Assalamualaikum Al-Imam, Musim Masjid, Musim Surau, para AZK, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Jawharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan masuk kepada fasal yang pertama daripada perbahasan yang ada di dalam kitab ini yang telah disusun oleh pengarang kepada 4 fasal dan 1 khatimah. Dan hari ini kita akan masuk pada fasal yang pertama, iaitu fasal pada menerangkan kepentingan mengetahui keistimewaan Rasulullah SAW. Baik. Jadi kata pengarang hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, qala Syekhul Musannif Syekh Ibrahim bin Masran Al-Banjari hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, wa qala fasl al-awwal. Ini fasal pada yang pertama pada menyatakan kepentingan mengetahui keistimewaan Rasulullah SAW. Ketahuilah bahawa yang dikehendaki dengan keistimewaan Rasulullah SAW itu adalah barang yang istimewa yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla dengannya terhadap Sayyidina Muhammad SAW, dan melebihkan baginda Nabi SAW ke atas sekalian para anbiya dan para rasul alaihimussalam, dan juga ke atas sekalian makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan Nabi dengan apa? Dengan beberapa kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan yang mana tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul, dan juga ke atas seluruh makhluk-makhluk yang lain. Jadi keistimewaan ini dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dengan apa? Dengan tujuan melebihkan kedudukan Rasulullah SAW daripada segala anbiya dan rasul alaihimussalam, bahkan daripada sekalian makhluk Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Mafhumnya, dan adalah kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kamu itu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat besar. Dan lagi firman tabaraka wa taala lagi, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Mafhumnya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang telah Allah berkata-kata dengannya, iaitu Nabi Musa AS, dan Allah telah meninggikan sebahagian mereka akan beberapa darjat, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baik. Adapun kepentingan dan faedah mengetahui keistimewaan baginda Nabi SAW ini, maka iaitu amat banyak. Di antaranya ialah yang pertama. Jadi dia kata
apa faedah untuk kita tahu kelebihan-kelebihan Nabi ni? Okay. Apa kepentingan yang penting sangat untuk kita nak tahu sangat tentang Nabi SAW banyak-banyak ni untuk apa? Ada orang dia kata kita tahu Nabi sebagai Nabi sudahlah, cukup belakang, tak perlu kita nak tahu lebih-lebih. Jadi nak buat apa kita tahu lebih-lebih ni? Ni dia punya faedah dia. Jadi faedah ni banyak, tapi pengarang dibawa 3 faedah. Faedah yang pertama apa dia? Iaitu Rasulullah SAW adalah wasilah. Okey, wasilah. Wasilah ni apa? Wasilah ni ialah penghubung antara dua benda. Betul? Wasilah ni ialah penghubung antara dua benda. Kita dekat sini nak pergi ke Sarawak contoh, ataupun nak pergi ke Penang. Jadi nak pergi ke Penang, kita tak boleh jalan kaki. Okey, jadi apakah wasilah untuk kita sampai ke Penang? Sama ada naik bot, naik feri, datang darat, ataupun naik jabatan. Jadi jabatan itu ialah wasilah untuk kita sampai kepada negeri Pulau Pinang, kembali pulau tu kan. Okey, jadi Nabi SAW ni wasilah. Wasilah apa? Wasilah yang penting dalam ubudiyah kita kepada Allah. Nabi ni apa? Wasilah yang penting dalam ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana dengan baginda SAW dan daripadanya SAW, kita dapat mengenal Allah dan mengenal syariat Allah, dan mengenal cara-cara dan batas-batas di dalam ibadah dan kehidupan. Sedangkan tujuan kehidupan kita, hidup kita ini tiada lain melainkan mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kata pengarang, dia kata apa? Tujuan apa ni? Kelebihan dia apa? Sebab Nabi ni ialah wasilah. Kita faham tu dulu. Nabi ni ialah satu perantara yang penting dalam kita ni nak menjadi hamba Allah. Tuan-tuan, manusia ni Allah Ta'ala cipta dengan fitrah. Fitrah apa? Fitrah untuk beragama. Fitrah merasakan diri dia ni ialah satu makhluk, iaitu dia ni ada pencipta dia. Dia ada fitrah tu, dia ada rasa tu. Kerana itu orang yang paling simple, seperti mana orang asli kan, orang asli, orang yang paling simple lah kehidupan mereka dan juga sistem kemasyarakatan mereka kan, simple. Even orang sesimpel mereka pun merasa diri itu perlu kepada sesuatu untuk dia sembah. Tetapi disebabkan dia tidak ada panduan wahyu, menyebabkan mereka cara bagaimana nak menyembah Tuhan yang dia rasa. Itulah yang paling tepat bagi diri dia. Jadi dia rasa kehidupan ni ada Tuhan. Dia tak faham bahawasanya dia ni lahir daripada beru. Tak ada. Kan? Dia tak rasa tu. Tak ada manusia rasa dia daripada beru. Kan? Kecuali orang yang mungkin akal dia macam beru lah. Okey. Tapi semua manusia dia faham bahawasanya dia ni dilahirkan daripada sesuatu, dilahirkan daripada sesuatu yang mana akhirnya sesuatu yang terakhir itu diciptakan. Okey. Jadi yang mencipta dia, itulah yang sepatutnya dia sembah. Dia rasa perlu menyembah sesuatu. Rasa kehidupan perlu bertuhan ni memang dirasai. Okey, memang dirasai bagi orang yang normal lah. Bagi orang yang ego, macam atheist kan. Atheist ni orang yang ego. Okey, dengan segala apa benda yang nampak sekeliling dia tak merasa bahawasanya benda ni menunjukkan kepada Tuhan. Ego lah. Ego. Dia tak nak buka mata. Orang yang ego ni apa dia? Kebenaran dah dekat depan, tapi tak nak terima. Macam tu lah. Okey. Berbeza dengan orang yang mana dia memang tak tahu. Ramai orang kafir kan. Orang kafir ni ramai ni tak tahu. Jadi dia buat apa yang dia tahu lah. Okey. Jadi bila macam tu,
Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk ajar kita cara nak ibadah kepada dia. Pertama sekali Allah Ta'ala utus Nabi untuk perkenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab kita dengan akal, kita boleh tahu tentang Tuhan. Bukanlah Tuhan bersih, tetapi kita boleh tahu tentang apa? Tentang pencipta alam. Betul? Jadi kalau tuan-tuan belajar akidah, saya wallahualam, saya tak pasti tuan-tuan belajar apa. Yang saya nampak tuan-tuan belajar fiqh atau al-badrin, tasawuf, matan hikam tu, azkar Nawawi, ayat sahabat, kita akidah saya tak pastilah tuan-tuan belajar apa. Okey, tapi kalau kita belajar sifat 20, akidah sifat 20, kita akan ada argument kita pertama sekali ialah tentang apa? Tentang kewujudan Tuhan. Betul? Memang itu. Dan argument tentang kewujudan Tuhan itu dia tak payah pakai dalil Quran hadis, tak perlu pun. Ya, tak perlu kepada dalil Quran hadis. Dengan akal dah orang boleh faham bahawasanya mesti ada Tuhan. Ya, daripada adanya pencipta, bahawasanya alam ini diciptakan, maka membawa kepada natijahnya ialah apa? Yang Maha Pencipta inilah Tuhan semesta alam yang selayaknya untuk disembah. Dia punya natijah di situ. Tetapi kita tak kenal Tuhan yang patut disembah siapa. Itu masalahnya. Okey. Dengan akal semata-mata kita boleh buat argument bahawasanya memang ada Tuhan. Yang dipanggil argument kosmologi. Yang ini dibawa oleh Ibn Sina. Okey, dia antara orang yang pertama yang membina argument tentang kewujudan Tuhan ni ialah Ibn Sina dengan argument yang kita panggil sebagai kalam cosmological argument. Tu dia punya inilah pendalilan yang kita panggil burhan. Okey, burhan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cuma dengan akal di zaman Aristotle tadi, di zaman zaman Greek kan, dia orang dah percaya. Okay. Di ahli falsafah dia dah percaya ada Tuhan. Kan? Zaman Nabi Idris kan, zaman Nabi Idris kalau tak salah saya, dia dah percaya ada Tuhan dengan akal. Cuma dia tak kenal lah siapa nama Tuhan tu. Kan? Dia tak kenal. Kita sebab nak kenal nama tuan-tuan, dia perlu wahyu. Macam tuan-tuan lah, kenal ke nama saya? Kan? Kalau tak diberitahu dalam apa, dalam poster, tak tahu kan nama. Ke tengok muka boleh tahu nama? Power betul. Tak ada kan? Kita tak kena tengok muka, kita kena tanya dia nama siapa kan? Tengok muka kenal bangsa boleh lagi kan? Ni orang Melayu, ini orang India, ini orang Cina kan? Ini muka macam orang putih, ini muka orang Arab kan? Tapi Arab mana satu pun tak tahu juga. Arab pun banyak juga kan, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina, itu pun banyak juga lagi kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak tahu, kan? Tak tahu. Nama itu tak tahu. Maka datangnya para nabi untuk kenalkan kita tentang Allah. Tuhan yang awak percaya tu, yang awak dah fikir dengan akal awak bahawasanya mesti ada Tuhan yang mencipta alam. Ni nama dia siapa? Nama dia Allah. Jadi itu yang bagi tahu kat kita nama Tuhan tu Allah ialah Nabi SAW. Mungkin ada orang kata, orang kafir Quraisy tu dulu tahu. Dia tahu sebab ada Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dulu yang mengajar kepada diorang tentang nama Tuhan iaitu Allah. Tapi nama Allah yang lain diorang tak tahu kan? Nama Allah yang lain diorang tak tahu. Sebab itu antara nama yang baru di dalam di dalam bangsa Arab ialah Ar-Rahman. Dia orang tak tahu nama sebelum Islam, dia orang tak tahu nama Ar-Rahman. Nama Allah dia. Orang Arab guna Abdullah, memang ada. Kan, nama bapa Nabi Abdullah kan. Jadi perkataan Allah itu memang dah ada di dalam bangsa Arab, dia dah kenal. Tetapi nama Ar-Rahman dia tak kenal. Bila Nabi SAW turun surah Ar-Rahman kan, Nabi Ar-Rahman 'allama al-Quran. Jadi orang Arab Quraisy kata, ni yang mengajar Nabi SAW Al-Quran ni, Ar-Rahman ni, dia orang ingat orang Parsi, orang Rom. Sebab dia orang tak biasa dengan nama Ar-Rahman ni, dia orang tak biasa, tak kenal. Jadi dia tak mengenal nama Allah sebagai Ar-Rahman tak. Jadi sebab itu kita kata nama tu memang kita tahu berdasarkan wahyu, tak boleh tahu dengan akal. Okey,
Akal kita power mana pun kita tak mungkin boleh tahu tentang nama orang. Tak. Itu memang pure daripada apa? Daripada pengetahuan berita. Ya, berita. Sama lah, tuan-tuan tahu nama bapa tuan-tuan dari mana? Tahu nama atuk tuan-tuan dari mana? Tahu nama moyang kita dari mana? Ya, kita tak boleh guna akal. Yang tu tak boleh guna akal. Memang kita tahu sebab dalam IC saya, bapa saya tulis nama dia Haznan. Haznan adalah nama dia pada saya tahu. Ya, dah itu bukti dia. Boleh kita fikir tengok muka macam ni, nama dia macam tu. Ni ada. Betul? Kita main tembak-tembak boleh lah. Tetapi dengan kepastian tak ada. Tak boleh. Begitu juga nama atuk kita, mari kita tahu. Sebab bapa kita lah bagi tahu nama atuk kita. Atuk kita ialah sekian. Moyang kita pun kita dapat daripada perkhabaran. So sebab itu nama-nama ni semua dia ialah riwayat. Baik. Dari itu Nabi SAW mengenalkan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Dan Nabi yang cerita kepada kita tentang Allah. Allah Ta'ala ni Maha Esa. Allah Ta'ala ni tunggal, kan? Allah Ta'ala ni Maha berkuasa. Dialah yang mencipta alam. Dialah yang Tuhan semesta alam. Dialah Malik Yaumiddin dan sebagainya. Baik. Dan apa juga, dan mengenal syariat Allah. Dan Nabi yang cerita, okey, ni Tuhan kamu dan dia suruh kamu buat apa. Sebab kita tak tahu macam mana cara nak menyembah Allah, tak tahu. Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi, Nabi lah tolong bagi tahu, okey, Tuhan kamu ni suruh kamu semayang. Awal-awal Islam tak ada semayang. Betul? Semayang bila? Kan, lepas Isra Mi'raj lah bawa dia semayang. Jadi awal-awal Islam buat apa? Tak ada, beriman lah. Mungkin zikir dan sebagainya, kan. Tapi time tu tak ada lah semayang yang macam kita faham sekarang ni, solat ni tak ada. Okey. Ada selepas apa? Selepas Nabi SAW beritahu. Kan, Nabi kata okey, semayang. Ada semayang Zuhur. Bila waktu Zuhur? Berapa rakaat solat Zuhur? Macam mana nak solat tu? Semua tu kan Nabi ajar dalam hadis. Ya, Nabi ajar kita. Okey, Zuhur 4 rakaat. Jadi kita tahu syariat Allah dan mengenal cara-cara dan batas-batas di dalam ibadah. Zuhur 4 rakaat, kena ada qiyam, kena ada rukuk, kena ada i'tidal, kena ada sujud, kena ada duduk antara dua sujud. Okey. So yang bagi tahu batas tu ialah Nabi. Boleh tak saya nak solat subuh 4 rakaat? Tak boleh. Yang bagi tahu batas, dia ada batas dia. Semua tu kita dapat dari siapa? Dari Nabi SAW. Baik. Sebab itu dia kata apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mafhumnya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan kesudahan mereka itu mengabdikan diri kepadaku. Dan firman-Nya lagi, "Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira." Dan mafhumnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai menjadi saksi dan pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Masya Allah. Okey. Dan berfirmannya Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Mafhumnya, dan berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Baik. Jadi semua ayat ni nak menunjuk kepada apa? Nak menunjuk kepada, pertama, tugas kita ialah ibadah. Tapi kita tahu ibadah berdasarkan apa? Berdasarkan Nabi SAW. Sebab apa? Allah Ta'ala utuskan Nabi sebagai apa? Syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Okay? Allah utuskan Nabi untuk syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, sebagai orang yang bawa berita gembira. Nabi bawa cerita gembira, cerita bahawasanya bergembiralah orang-orang yang mengucap la ilaha illallah. Nabi bawa. Sebab apa? Man qala la ilaha illallah akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, kan? Itu Nabi bawa berita gembira. Tapi Nabi juga bawa nadhir, kan? Peringatan. Jadi orang ni tak boleh bagi cerita gembira je.
Gembira kadang-kadang dia lupa. Bila dia lupa tu kena beri apa? Peringatan, nadir. Jangan seronok-seronok sangat. Ingat ni ada neraka. Dan ada neraka. Jadi kadang-kadang ada orang dia lupa. Dia lupa bahawasanya hidup ni ada apa? Ada dia punya timbangan dia lah. Jangan seronok saja. Kan? Dia ada waktu untuk kita berjaga-jaga, untuk kita insaf, untuk kita taubat dan sebagainya. Ini nanti orang dia fikir nak seronok saja, maka dia lalai. Okey, sebab itu kehidupan ni para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang yang paling sentiasa ingat tentang terhadap perkara-perkara yang memberi peringatan ni. Sebab itu mereka ni tak tertipu. Kan? Mereka ni tak tertipu. Sayyidina Umar, kan, semalam saya baca dalam kitab disebutkan Sayyidina Umar ni, Masya Allah, kan, dia ni orang yang dah dijamin syurga dah. Betul. Kita ni tak jamin syurga lagi. Kan, Sayyidina Umar ni dah dijamin syurga. Kan, dia mubasyirin fil jannah, orang yang dah diberi jaminan, dah diberi berita gembira bahawasanya dia masuk syurga. Tapi even Sayyidina Umar, dia kata, dia sentiasa tanya kepada Sayyidina Huzaifah, bahawasanya siapakah orang munafik. Ya, tapi Sayyidina Huzaifah tak nak bagi tahu sebab Nabi tak bagi tahu, kan. Nabi tak bagi untuk Sayyidina Huzaifah cerita siapa dia orang munafik, dia tak bagi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, tapi Sayyidina Umar sentiasa nak tanya, siapa orang munafik ni Sayyidina Huzaifah, siapa orang munafik ni Sayyidina Huzaifah. Kenapa dia nak tahu? Dia bukan kisah sangat pasal orang lain, tak. Dia kata, akhirnya dia kata, tak, saya nak tahu saya ni munafik ke tak. Bayangkan ni, ya, sahabat rapatlah dengan Nabi SAW, kan. Tapi even dia risau, tata saya ni munafik, kan. Jadi dia tak berasa selesa dengan jaminan untuk masuk syurga, tak pernah selesa. Begitu juga Sayyidina Osman, kan. Sayyidina Osman bin Affan, dia kata apa? Kalaulah aku ni dah dijamin sebelah kaki aku dalam syurga, tapi sebelah lagi tak dijamin, sebelah kaki je baru dalam syurga, belum dua-dua kaki dalam syurga, maka aku rasa lebih baik aku ni jadi tanah. Sebab apa? Jadi tanah lebih baik daripada masuk neraka. Memanglah jadi tanah ni tak ada apa-apa, kan, macam binatang-binatang semua, kan. Setelah selesai hisab, dia orang semua akan jadi tanah, kan. Dah selesai dia akan jadi tanah, dia tak masuk syurga. Masuk neraka pun taklah, tapi masuk syurga pun tak juga. Tapi better, kan. Sayyidina Osman kata, dia kata baik aku ni jadi apa? Jadi tanah daripada aku masuk neraka, kan. At least tanah tak sakit apa, kan. Baik tak ada apa-apa lah, kan. Kita ni biar tak ada apa-apa daripada terseksa. Betul. Ni semua ni ialah state para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang mana benda ni diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka, ditarbiah. Jiwa mereka ini seperti itu, kan, ditarbiah. Benda tu Nabi ajak, okey. Dan Nabi lah yang ajak kepada apa? Wada'iyan ilallah, yang ajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kena ajak orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia centeredkan seluruh kehidupan dia ni kepada Allah. Apa pun dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam kita dah tuan, apa saja yang kita buat, kita fikir benda ni semua untuk bekal akhirat kita, kan. Apa saja kita buat, kita kerja, kita balik rumah sekejap lagi, kita beli makanan, kan, kita makan dengan keluarga kita, ataupun kita even kita makan dengan sahabat-sahabat kita. Kita buat semua benda tu untuk apa? Ya, fikir bahawasanya ini untuk bekal akhirat kita. Jangan sia-siakan benda tu, kecuali benda tu ada dia punya manfaat kepada akhirat itu. Kalau tak ada manfaat, jangan buat. Kalau tidak ada manfaat, jangan buat. Rugi apa? Sebab masa kita tetap berlalu. Jadi jangan berlalu walaupun satu saat, kecuali kita punya masa tu kita gunakan untuk benda yang Allah Ta'ala redha. Okey. Kemudian dia kata, sebab tu disebut watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, berbekallah kamu, watazawwadu, berbekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk perjalanan menuju akhirat, ya, sebab kita semua ni berjalan menuju akhirat. Tak ada orang patah balik, ya, semua orang berjalan ke depan, ya. Kita ni makin bertambah saat ni, setiap saat yang tengah berlalu ni ialah apa? Ialah
makin dekat kita dengan kematian. Tak ada orang makin jauh, tuan-tuan. Memang nampak macam umur bertambah, tak, sebenarnya umur berkurang. Waktu kita baby itulah umur kita paling banyak sekali, ke sekarang umur kita paling banyak? Dia tengok perspektif lah kan. Okay? Memanglah ikut perspektif, saya ni umur dah banyak dah. Tak, umur kita tinggal sikit je. Yang paling banyak tu yang baby itulah, baru lahir kan. Baru-baru lahir tu dia lah umur paling banyak dia. Sebab dia lah nak sampai kepada akhir umur dia tu, dia kena lalu. Kita dah lalu berapa tahun dah. Jadi kita makin banyak lagi, kita makin sikit. Makin sikit. Jadi orang tak perasan, saya ni alhamdulillah banyak umur. Tak, awak dah tinggal sikit dah tu kan? Dah tinggal sikit lah. Lagi tua kita lagi sikit lah sepatutnya, ke lagi banyak? Memang tak tahulah. Boleh jadi 100 tahun lagi, boleh jadi. Tetapi biasanya dah sikit, tinggal sikit sangatlah. Jadi berbekal lah, bawa bekal. Dan sebab memang menuju akhirat ni tidak ada lain kecuali kita kena bawa bekal. Dan apa sebaik-baik bekalan yang kita nak bawa? Allah Ta'ala kata, fa inna khairaz zadi at-taqwa, ketakwaan. Okay. Sebaik-baik bekalan ialah ketakwaan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, tidak ada satu pun nasihat yang diberikan oleh orang terdahulu, para nabi kan, kecuali apa? Anittaqullah, kecuali daripada bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Semua nasihat para nabi kepada orang yang minta nasihat, kepada mereka daripada zaman dahulu kan, sampailah zaman Nabi SAW, ialah apa? Ialah nasihat ketakwaan, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa ni ialah apa? Takwa ni ialah satu ibarat ke atas mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan dia. Jadi tak ada orang yang menunjukkan kita kepada kesempurnaan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan melebihi Nabi SAW. Tak ada. Nabi lah yang menunjukkan kepada kita sesempurna mentaati perintah Allah dalam seluruh kehidupan. Tuan-tuan, Nabi ajar, kalau kita baca dalam kitab adab, sampai kepada adab pakai slipper Nabi ajar. Kan? Ulama kita tulis. Kan? Adab pakai slipper macam mana? Adab pakai slipper ialah pakai kaki kanan dan buka dengan kaki kiri dulu. Kan? Pakai mula kaki kanan, lepas tu masuk kaki kiri, kemudian bila nak buka kaki kiri, baru buka kaki kanan. Pakai slipper saja ada dia punya adab dia. Kan? Adab duduk masuk tandas, masuk dalam tandas pun ada adab dia. Dan semua tu ada adab, dan juga yang mana semua tu ialah sunnah baginda Nabi SAW. Jadi kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh perbuatan kita, hatta ketika mana kita sedang nak buang air. Kita nak buang air, benda tu benda yang memang kita panggil benda yang paling natural lah. Yang maksudnya benda yang tak ada manusia yang takkan buat dalam masa sehari. Mesti semua orang akan buat. Betul? Setiap orang akan pergi tandas. Tadi je kita dah selesai qada hajat kita kan. Baru bangun tidur je kita dah terus pergi toilet. Tak adalah biasanya dalam sehari tak ada orang yang tak pergi toilet langsung. Kan? Mesti pergi toilet walaupun sekali. Betul? At least pun buang air kecil lah. Kan? Kalau tak buang air besar, sebelik ke apa, dia tak makan ke apa, mungkin. Tetapi paling kurang dia akan buang air kecil. Okay? So kita akan masuk toilet. Jadi benda yang masuk toilet ni benda yang tiap-tiap hari, tetapi berapa banyak kerugian yang telah kita rugikan, iaitu dengan kita boleh mentaati perintah Allah Ta'ala setiap kali kita masuk toilet dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi waktu kita belajar dengan para ulama kat Madinah tu, dia kata apa? Dia kata berapa ramai orang telah kerugian kan, dengan apa? Dengan dia tak dapat mentaati perintah, dia tak buat benda yang boleh menyebabkan dia dapat pahala ketika dia masuk tandas. Yalah, kalau sehari kita masuk tandas 5 kali, maksudnya dah 5 kali dah kita terlepas peluang untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalau kita tak amal lah kan? Kalau kita tak amal, dah 5 kali ke berapa tahun dah kita hidup kan? Berapa tahun dah kita hidup? Kalau macam saya kan, baru dah 30 lebih tahun kan? Okay? Dah 30 tahun, selama 30 tahun tu setiap hari, katalah 30 kali 365 kali 5 kali kan? Jadi berapa kali dah kita terlepas peluang untuk beramal dengan amal yang mudah-mudah, yang simple-simple, masuk dengan kaki kiri, masuk ke dalam toilet dengan slipper, masuk dengan kaki kiri, masuk dalam keadaan tutup kepala kan?
buang air dalam keadaan tidak menghadap kiblat, tidak menghadap ke arah matahari, tidak menghadap ke arah bulan, kan? Buang air masuk sebelum tu baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk, kan? Kemudian kita tak angkat pakaian kita sebelum kita buang air. Bila nak keluar je najis kita baru kita angkat pakaian. Sebelum kita berdiri nak keluar, kita tutup balik pakaian kita, kan? Keluar pula baca doa lagi, ghufranaka ghufranak alhamdulillah alladhi adhaba 'anni al-adha wa 'afani, kan? Benda simple. Jangan tengok ketika mana kita buang tu, jangan pergi tengok belik-belik apa yang kita buang, kan? Jangan tengok kemaluan kita, jangan jangan gosok gigi tengah kita buang air tu, kan? Itu semua sunnah. Ada berapa sunnah? Masuk toilet saja ada berapa puluh sunnah, kan? Berbelas-belas ke puluh sunnah yang kita boleh amal, yang kita buat tu setiap hari mungkin 5 kali, lebih 5 kali, kan? Masuk toilet tu lebih 5 kali. Tapi kita dah terlepas peluang untuk apa, tuan-tuan? Ni bekal untuk menuju akhirat. Bekal untuk menuju akhirat. Simple je. Hidup beragama ni dia tak payah pening-pening besar-besar, kan? Tuan-tuan baca hikam itu dah nak jadi wali sangat dah tu, kan? Itu dah nak terbang dah, kan? Kita baca kitab tasawuf yang penawar bagi hati, kan? Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Farimani, itu amal tu dulu. Hak tu untuk amal, memang untuk amal, dan memang kena amal lah, kan? Itu sebab apa? Itu bekalnya. Baca hikam ni untuk orang yang dah selesai amal tu, kan? Orang yang dah selesai amal. Sebab hikam yang pertama apa? Min al-i'timadi 'ala al-amal nuqsan raja' inda wujudiz zalal, kan? Hikam yang pertama dia kata apa? Min alamatil i'timadi 'ala al-amal. Di antara tanda orang bergantung dengan amal. Macam mana nak cerita bergantung amal kalau amal pun tak? Kan? Macam mana nak cerita tentang bergantung amal kalau amal pun tak buat lagi? Jadi tak payah ceritalah bergantung amal. Amal lah dulu, kan? Amal lah dulu. Lepas tu guru kami dia kata apa? Kalau orang boleh amal semua sunnah-sunnah masuk toilet ni, dia boleh jadi wali. Tak payah besar-besar. Orang boleh jadi wali dengan sekadar apa? Amal semua sunnah-sunnah masuk dan keluar toilet. Boleh jadi wali. Dan kita kena ada niat lah. Macam mana tuan-tuan ada apa cita-cita, kan? Saya ni kerja nak paling kurang pun pencen tu pencen bos lah. Kurang-kurang pun manager ke, senior manager ke, general manager, kan? Kita ada impian lah, kan? Ataupun orang yang impian yang besar, saya ni nak kerja 5 tahun je, lepas tu saya nak buka syarikat sendiri. Dan orang ada impian. Jadi kalau dalam dunia kita ada impian, dalam akhirat patut ada impian lah. Iaitu apa? Jadi awliya illahi salihin, kan? Kita nak jadi awliya bukan sebab kita nak terbang ke jalan atas air ke, kan? Itu, kan? Kalau nak terbang baik je burung tu, kan? Kalau nak jalan air atas air baik je ikan terus, kan? Boleh menyelam terus. Okey, dan kita nak jadi awliya sebab apa? Kita nak dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita nak jadi di kalangan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala pilih kita untuk dijadikan sebagai orang yang hampir dengan dia, yang kita bercakap dengan kalam dia, yang kita mendengar dengan pendengaran dia, kan? Dalam hadis itu. Dan itu yang kita nak. Sebab apa? Kehampiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Itu kita nak jadi awliya. Kita kena ada niat itulah. Okay. Jadi nak jadi awliya macam mana? Yalah, kena amal. Mana tak ada awliya yang tak beramal. Tak ada awliya yang duduk relax santai, tak mana ada. Ya, tak ada. Semua para awliya semuanya jurut. Semuanya mereka ni kerja keras. Tak ada awliya yang santai-santai relax lah, kan? Allah Ta'ala maha pemberapa jadi wali mana dia. Ya, Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat ni, kan? Orang yang bagi orang yang jazbah, kan? Yang kita panggil wali majzub. Wali majzub ni orang kata macam orang gila, kan? Memanglah ada. Dia cakap pun bukan dia cakap macam orang gila, tak. Maksudnya dia, percakapan dia tu kita tak boleh nak ambil literal. Memang ada wali majzub, okay? Wali majzub. Orang-orang macam ni kita tak boleh nak belajar dengan dia, kita tak boleh ambil tarbiyah. Tapi dia selesai lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah take care, kan? Allah Taala dah ambil dia punya urusan itu, Allah Taala sendiri yang akan uruskan. Tapi kita belajarlah dengan tarbiyah, kan? Dengan apa? Dengan amal, kan? Dengan amal. Apa yang Imam Ghazali sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Farimani dalam Hidayatus Salikin, ataupun yang Syekh Fahmi Zamzam terjemah direct,
daripada kita ke sekolah itu memang semua beramal daripada bangun tidur, kemudian sampai nak tidur balik kan, seluruh tu doa-doa dan sebagainya itu. Saya waktu pergi Madinah, Habib kata, yalah, kita baca kisah para ulama kan, kita baca kisah para wali kan, wali ni macam ni, wali tu macam tu, kita rasa macam wow, betul kan, macam mana nak jadi wali-wali ni. Dia kata sebelah awak nak jadi macam dia orang kan, cerita karamah jalan 7 langkah dah sampai Mekah kan, ada kisah-kisah macam tu. Sebelum awak nak jadi macam tu, awak kena amal lah dulu. Jangan tengok dia waktu dia dah dapat karamah tu, tengok dia waktu mula-mula dia, waktu sebelum dia nak dapat semua benda tu, macam mana amal dia kan. Itu yang kita kena buat. Bukannya tengok dia ni boleh jalan 7 langkah kan, sampai contoh ada seorang ulama dan aulia lah di Melaka kan, Melaka tak jauh lah dengan kita Melaka. Orang Melaka kenal lah kan, Muallim Abdul Wahid kan. Muallim Abdul Wahid ni masya-Allah dia anak murid Tok Kenali kan. Anak murid Tok Kenali. Jadi dia ni masyhur, kisah dia masyhur lah, macam-macam kisah. Saya jumpa dia punya anak angkat dia dekat Kajang kan. Dia kata memang kisah tu memang betul lah kan. Dia tak tahulah dia ada ke dekat situ, tapi dia tahu dia kata kisah tu. Kisah apa? Dia jalan apa? Dia isi minyak pakai air kan. Habis minyak tepi jalan kan, isi minyak pakai air. Dan selama-lama tu jalan kan. Tak pernah berhenti lah, kereta tu tak pernah berhenti. Sampailah orang tu buka balik kan, buka pergi tengok apa yang ada dalam ni. Lepas tu tak jalan dah lah, memang kosong, tak ada apa kan. Itu karamah. Tapi ada satu kisah tu dia apa? Dia buat apa? Dia kuliah kat Kampung Baru kan. Kata ni dah lambat ni Tok Guru kan. Tak apalah, dia kata reverse lah kereta kan. Reverse dah terus masuk, dah parking dekat Melaka kan. Reverse kat Melaka, dah terus masuk parking dekat Kampung Baru. Tu lain macam kan. Senang tu kalau ada ilmu macam ni kan, tak payah susah jam-jam tuan-tuan kan. Kita nak pergi office, reverse 7.59, reverse sampai ke LCC kan, senang tu hidup macam tu. Tapi nak dapat tu tak ada lah. Kita ni sebab buat dengan nafsu kita kan, memang Allah Ta'ala tak bagi. Dia orang ni buat dengan apa? Dengan ketakwaan Allah SWT. Cuma kita baca kisah-kisah macam tu, dan satulah kisah lah, cerita. Cuma bila kita baca itu, kita rasa bagus juga kan, best juga jadi wali ni kan. Dah jangan ingat yang tu kan. Kita tengoklah macam mana amal dia kan, macam mana ketakwaan dia, macam mana waraknya dia, jaga makan dia macam mana kan, dan semua tu. Yang tu yang kita sepatutnya ambil, bukannya nak cerita tu saja. Jadi semua itu kita kata apa, dia bermula dengan apa? Bekalan kita dengan bekal ketakwaan. Sebab tu Allah Ta'ala kata wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allah Ta'ala sebut kalau orang tu ada akal kan, maka dia akan bertakwa. Sebab apa? Dia tahu bahawa tempat dia kembali ialah kepada Allah, tak ada tempat lain kan. Akhirnya tuan-tuan nak balik mana? Tuan-tuan mati ni nak balik mana? Tuan-tuan nak ada tempat lain lagi nak boleh pergi? Tak ada tuan-tuan. Kita semua menuju 2 destinasi je, sama ada syurga atau neraka, tak ada tempat lain. Jadi pilihan masing-masing kan? Jadi nak pergi ke syurga, maka dia punya bekalan untuk masuk dia ialah dengan takwa. Tak ada bekal lain. Kalau ada benda lain, kalau ada option lain, kita bagi tahu dah. Allah Ta'ala bagi tahu dah. Tak ada option lain. Sebab tu tiap-tiap Jumaat memang ingat pasal ketakwaan. Takwa, tuan-tuan, saya ingatkan diri saja dan tuan-tuan supaya bertakwa kepada Allah SWT. Tiap-tiap Jumaat kan, tiap-tiap Jumaat kan, rukun. Sebab apa nak ingatkan takwa? Sebab memang itulah bekalan untuk kita kembali kepada Allah SWT. Tak ada bekal lain. Kalau kita cari bekal lain, memang kita tak akan berjaya. Tak berjaya. Yalah, selagi kita Islam, kita ada kalimah ya. Sebab semua orang sesimpel-simpel, sebasic orang semua ada ketakwaan. Iaitu takwa apa? Takwa daripada kekufuran kan. Itu takwa level pertama lah. Kita keluar daripada kufur, kita jadi orang Islam, itu dah dikira ada takwa. Sebab itu semua orang Islam akan masuk syurga. Tetapi masalahnya orang yang berjaya itu siapa? Kita ni jadi minal faizin kan, orang yang berjaya. Faizin ni siapa dia? Orang yang terlepas daripada api neraka. Sebab orang Islam belum tentu lagi terlepas daripada api neraka. Cuma dengan keislaman dia tu confirm dia tidak akan kekal dalam neraka. Itu confirm. Dia akan keluar dan akan masuk syurga. Tetapi kita ni nak masuk neraka pun tak nak. Kan ke rasa
teringin lah ustaz, panas-panas sikit. Tak payah tuan-tuan. Minta je jacuzzi dalam syurga tu. Tak payah nak rasa sangat, rasa-rasa neraka. Okey? Sebab dia kalau rasa, dia tak rasa sikit-sikit. Tak ada maknanya sikit-sikit saya nak rasa hujung-hujung. Tak payah kata hujung-hujung, bau pun dah tak lalu. Tak payah kata bau, tengok pun tak lalu. Jangan kata masuk ni, tengok pun dah tak lalu. Memang kita minta kepada Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka. Betul? Kita minta kepada Allah Ta'ala jauhkan diri kita daripada neraka. Sebab tu kita buat amal-amal kan. Contoh apa? Amal i'tikaf kan. Siapa kan kita baca dalam ketika Ramadan tadi tu. Kalau kita bacalah tentang apa kelebihan i'tikaf, siapa yang i'tikaf sehari kan, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada apa? Daripada dengan sebanyak berapa? 3 parit daripada neraka. 1 parit tu jarak dia lebih luas daripada dunia dan dunia dan langit kan, bumi dan langit kan, dia punya tu. Kalau siapa yang i'tikaf sehari semalam, jarak dia tu banyak tu. Tapi siapa yang tolong saudara dia yang dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala akan jauh dia lebih afdal daripada i'tikaf 70 tahun. 70 tahun ke berapa lah adalah nilai tu. Yang sehari saja jarak dia dengan neraka dah banyak lah. Kalau dia tolong saudara dia tu, dia lebih afdal daripada beberapa kali i'tikaf selama beberapa hari. Maksudnya lagi jauh lah. Jadi kita tahu amal-amal tu untuk apa? Supaya kita nak jauhkan diri kita dari neraka. Tak ada orang yang betul-betul kenal neraka kecuali dia nak menjauhkan diri dia dari neraka. Sebab itu Nabi nak sangat umat dia masuk Islam. Sebab Nabi dah tengok dah neraka tu macam mana. Nabi dah tengok dah neraka tu macam mana. Mengerikan. Sebab tu orang kata para masyayikh, orang kalau betul-betul tahu neraka, dia tak akan inginkan neraka tu kepada musuh. Even musuh tak payah kata saudara mara adik-beradik kan. Tak, musuh dia pun dia kata tak payahlah, sikit sangat jahat dengan aku ni kan. Tapi lah Allah Ta'ala tutup kan, bagi kita tak nampak. Okay? Bagi kita tak nampak. Dan Allah Ta'ala hiasi neraka tu dengan benda-benda yang menyeronokkan daripada dunia ni. Sebab tu orang tertarik. Betul? Sebab tu orang tertarik. Susah, memang susah. Benda tu ujian. Memang Allah Ta'ala kata hidup ni untuk ujian lah. Linabluwahum ayyukum ahsanu amala. Untuk tengoklah siapa yang terbaik di kalangan kita. Berkata Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Kita berhenti sini dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi perbahasan kita dalam masih lagi fasal yang pertama, masih lagi dalam bab pertama, iaitulah Rasulullah sebagai wasilah yang penting dalam ubudiyah. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.